Adanya segelintir orang selalu bertanya, mengapa saya jadi begini? Kenapa saya selalu terperangkap dalam keadaan yang sama? Benarkah Anda merenung tentang soalan ini? Pada pendapat Anda, di manakah tersembunyinya jawaban kepada misteri ini? Mengapa corak yang serupa, gitarannya sama, seolah-olah tak habis-habis berulang dalam hidup Anda? Adakah kerana nasib Anda yang kurang baik? Adakah kerana tanda zodiak atau tarikh lahir yang tidak serasi? Atau adakah kerana nombor telefon bimbit Anda membawa sial? Di manakah sebenarnya punca segala-galanya? Hari ini kita akan buka cerita tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kita, yaitu keluarga asal. Beban yang tidak sepatutnya dipikul. Seringkali apabila ibu bapa meluahkan segala kesukaran hidup kepada anak, pada dasarnya mereka sedang meminda beban dan kesakitan mereka kepada anak. Ini adalah isu yang sangat serius. Contohnya, ibu bapa berulang kali bercerita tentang betapa sukarnya hidup mereka, betapa giginya mereka berjuang demi keluarga, atau bagaimana mereka hidup serba kekurangan. Mereka sentiasa menekankan betapa susahnya mencari rezeki, betapa peritnya hidup. Apabila anak ingin membeli sesuatu, mereka segera menuduh anak tidak memahami dan tidak menghargai pengorbanan, sambil merungut tentang kemiskinan dan memarahi anak. Atau ketika ibu bapa tertekan, mereka mungkin berkata kepada anak, "Kalau bukan kerana kau, dah lama aku bercerai dengan ayah atau ibu kau." Mereka murah mengutuk pasangan mereka di hadapan anak. "Buta betul, aku dulu pilih ayah atau ibu kau ni." Cuba kita fikirkan, adakah seseorang kanak-kanak dalam dunia realiti mampu menyelesaikan masalah orang dewasa? Masalah kerjaya, masalah hubungan suami isteri, masalah konflik dengan anak saudara. Adakah ini tanggungjawab atau kemampuan seorang anak? Namun, apabila ibu bapa meluahkan segala penderitaan mereka, anak secara tidak sedar akan mula berkaya. Dia berasa, ibu bapa saya terlalu susah hati. Saya mesti buat sesuatu. Saya perlu memikul beban ini dan membuat mereka bergembira. Anak ini akan membayangkan diri perlu menjadi cukup kuat untuk menyelesaikan segala masalah keluarga. Tetapi, apabila berhadapan dengan realiti, dia sedar dia tidak mampu membuat apa-apa. Akhirnya, dia hidup dalam perasaan bersalah dan melampau terhadap ibu bapa. Saya nak beritahu Anda, hubungan kekeluargaan seperti ini pada asasnya adalah sungsang. Hubungan yang normal sepatutnya ibu bapa dewasa menanggung tekanan hidup, melindungi anak yang masih kecil dan membantu mereka membesar menjadi dewasa. Tetapi dalam hubungan yang sungsang ini, anak pula berada di posisi ibu bapa, mengambil peranan sebagai orang dewasa dalam keluarga. Manakala ibu bapa pula berlakon seperti anak kecil, menyebabkan anak terpaksa menjaga ibu bapa mereka. Fenomena ini psikologi dipanggil parentifikasi atau kanak-kanak dewasa. Anak dewasa, kisah benar. Saya ingin berkongsi satu kisah. 3 tahun yang lalu, saya mempunyai seorang klien wanita, seorang graduan cemerlang yang bekerja di bandar besar. Pada usia 30, dia telah melalui 3 kali perkahwinan yang gagal. Dia seorang yang serba boleh dan cemerlang, pendidikan tinggi, penampilan menarik, dan bekerja di syarikat besar. Namun, dia mencari bantuan kerana masalah hubungan cinta yang tak pernah selesai.
Setelah beberapa sesi, saya sadar dalam ketiga-tiga perkahwinannya tiada faktor atau konflik besar yang membawa kepada perpisahan. Namun, dia sentiasa memilih untuk meninggalkan pasangannya. Saya bertanya, mengapa Anda tinggalkan mereka tanpa sebarang peristiwa yang traumatik? Dia sendiri tidak tahu. Dia cuma rasa mungkin dia terlalu sensitif. Setelah sesi kaunseling semakin mendalam, satu rahasia terbongkar. Dia menceritakan ibu bapanya bercerai ketika dia berusia 3 tahun. Dia membesar dengan ibunya. Ayahnya tiada. Ibunya sangat tegas. Ibunya sering berkata kepadanya, semua penderitaan dan kesusahan yang aku tanggung adalah keranamu. Kadangkala aku rasa nak mati, tapi aku teruskan hidup yang hina ini hanya kerana kau. Kau adalah segalanya bagi ibu, satu-satunya kebanggaan ibu. Kau tak boleh hampakan ibu. Kau mesti berjaya. Sejak kecil, ibu menciptakan suasana di mana semua kesukaran, semua kesakitan, semua masalahnya adalah disebabkan anak itu. Oleh itu, si anak mesti hidup bahagia, mesti berjaya, mesti gembira. Inilah punca masalahnya. Adakah kegagalan perkahwinan wanita ini disebabkan oleh sifat sensitif melampau? Ada kaitan dengan keluarga asal yang pincang ini? Saya minta Anda yang sedang mendalami psikologi untuk berfikir, adakah wanita ini ditakdirkan bertemu lelaki yang salah? Adakah nasibnya yang malang? Ataupun adakah ia berkait rapat dengan corak dalam keluarga asalnya? Dalam amalan psikologi, kami percaya kegagalan perkahwinannya kerana sensitif melampau tidak dapat dipisahkan daripada keluarga asalnya. Ketiadaan hak untuk bahagia. Secara tidak sedar, dia merasakan dia tidak layak untuk bahagia. Ibunya sedang merana, bersedih dan menderita. Ibunya setiap hari mengatakan, aku hidup dalam kesedihan, dalam kehinaan, dalam kesakitan, semata-mata untuk membesarkan kau menjadi orang yang berjaya. Jika ibu Anda berada di dalam lubang penderitaan, bagaimana mungkin Anda boleh bersantai di bawah sinar matahari? Bagi anak ini, cara dia menunjukkan kasih sayang dan ketaatan kepada ibu adalah dengan kembali dan menderita bersama ibunya. Rasa gembira atau bahagia itu dirasakan seperti mengkhianati ibu. Dalam minda bawah sadarnya, dia tidak berhak untuk berasa gembira atau bahagia kerana ibunya sedang menderita. Untuk berbakti, dia mesti mengorbankan kebahagiaannya. Ini adalah kuasa yang mengawal dirinya tanpa dia sedari. Hubungan jalinan maut. Hubungan antara ibu dan anak ini dikenali sebagai simbiotik jalinan maut dalam psikologi. Dia mendakwa hubungannya dengan ibu sangat baik. Setiap malam, dia perlu video call. Ibunya akan melaporkan segala yang dimakan, yang dilakukan, perasaan gembira atau tidak. Dan dia perlu melayan ibunya. Dia berkata, kalau saya tak video call setiap hari dan kongsi semua butiran hidup saya, ibu akan jadi cemas dan ketakutan. Kerana kasihan, dia terpaksa melayan kehendak ibu setiap hari agar ibu gembira. Bayangkan, setiap kali wanita ini cuba membina kehidupan peribadi, perkahwinan, cinta, anak dan hidupnya sendiri, dia perlu melaporkan segalanya kepada seorang ibu yang sentiasa diselubungi kepiluan dan tenaga negatif. Dia terpaksa mengecilkan hatinya dan melayani ibunya. Bagaimana mungkin dia berani untuk mengejar kebahagiaan, kegembiraan dan cahaya
Inilah sebab kedua, kedekatan yang terlalu erat antara ibu dan anak, yang kami panggil hubungan simbiotik. Ramai berpendapat simbiotik itu baik, tetapi ia boleh menjadi cekik kerana tiada batasan dan tiada ruang untuk kehidupan peribadi. Setiap kali dia cuba mencapai kehidupan yang baik, tiba-tiba ibunya akan berkata, "Aku nak jatuh, aku dah tararat." Pada saat dia cuba membina kehidupan yang indah dengan pasangan, minta bawahan sedarnya akan berkata kepada pasangannya, "Maaf, saya kena selamatkan ibu saya," dan dia kembali kepada ibunya. Perkara yang paling menakutkan, apabila ditanya tentang ibunya, dia menjawab, ibunya telah meninggal dunia 3 tahun lalu. Fikirkan, harapan dan jangkaan ibunya, walaupun setelah 3 tahun kematian, masih beroperasi dalam minta bawa sedar anak itu. Anda juga mungkin melihat fenomena ini dalam hidup Anda. Anda gagal melabur berkali-kali, ditipu berulang kali, Anda jatuh cinta dengan lelaki atau wanita yang salah berulang kali. Mengapa kisah yang sama berulang pada orang yang sama? Inilah yang dinamakan sumpahan keluarga asal. Perkara ketiga yang berlaku apabila ibunya berpisah, wanita ini berjanji, "Saya takkan jadi macam ibu." Namun, apabila dia dewasa, dia tanpa sedar mengulang corak hidup ibunya. Dalam psikologi, ini dipanggil ulangan personality atau pengulangan paksa. Seperti anak yang dipukul ayahnya, apabila dewasa, dia memukul anaknya. Anak yang dipaksa makan oleh ibunya, apabila dewasa, dia pula memaksa anaknya makan. Inilah skrip hidup yang menarik dalam psikologi. Ciri-ciri anak-anak yang menyelamatkan ibu bapa. Anak yang membesar dengan memikul beban orang dewasa selalunya akan mempunyai 3 ciri utama apabila dewasa. Tidak berani bahagia. Walaupun berjaya dan beruang, dia tidak berani gembira. Ibu bapa saya masih susah. Bagaimana saya boleh bahagia sendirian? Dia rasa tidak layak untuk gembira, tidak layak untuk menikmati hidup mewah dan bahagia. Ini adalah pengkhianatan kepada pengorbanan ibu bapa. Terlalu memikul beban orang lain. Apabila berhadapan dengan masalah orang lain, dia berasa dia perlu melakukan sesuatu untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Secara tidak sedar, dia memikul hal-hal yang bukan urusannya, membuatkan hidupnya terlalu syarat dan penat. Apabila gagal, dia segera jatuh ke dalam jurang menghukum diri sendiri. Saya memang tak guna. Saya tak boleh buat apa-apa. Tidak tahu menjadi dirinya sendiri. Jika dia bersetuju dengan kemarahan ibu terhadap ayah, dia akan campur tangan dalam perkahwinan ibu bapa. Jika dia pula simpati kepada ayah, dia akan rasa bersalah dan jiwanya akan tersiksa kerana ditarik ke sana kemari. Apabila dewasa, dalam hubungan interpersonal, dia menjadi puas hati orang, mudah mengabaikan perasaan sendiri. Hentikan usaha menyelamatkan ibu bapa Anda. Anda masih mahu menyelamatkan ibu bapa Anda? Perasaan ibu bapa menderita bukan bermakna Anda anak derhaka, tidak layak bahagia atau tidak boleh berseronok. Ramai yang secara tidak sedar menjadi penyelamat ibu bapa semata-mata untuk mengurangkan rasa bersalah sendiri. Tetapi berhati-hati dengan perkataan cuba. Apabila Anda cuba menyelamatkan ibu bapa, Anda sebenarnya telah melampaui batas. Anda menjadi ibu bapa kepada ibu bapa Anda dan meletakkan mereka dalam posisi anak nakal.
Kesengsaraan ini hanya akan membawa lebih banyak penderitaan dalam keluarga. Kita tidak mampu memikul kesakitan hati ibu bapa. Mereka mempunyai jalan hidup mereka sendiri. Anda boleh bersimpati, tapi jangan berhasrat untuk menyelamatkan mereka, kerana itu juga adalah petanda ego, yaitu secara realitinya Anda tidak mampu. Dalam psikologi, ada konsep pemecahan tugas. Setiap orang mempunyai tugas dan cabaran hidupnya sendiri. Jangan campur tangan dalam sebab dan akibat hidup orang lain. Terima takdir ibu bapa Anda, izinkan mereka menjadi diri mereka sendiri. Inilah cara kita menghormati mereka dan menghormati diri kita sendiri. Apa yang perlu kita lakukan ialah mengubah diri sendiri menjadi kuat dan mencipta kebahagiaan yang kita inginkan. Jangan belah dua penderitaan Anda, separuh untuk Anda, separuh untuk anak Anda. Kerana penderitaan Anda akan kekal dan anak Anda akan terus menderita. Bagaimana memutuskan sumpahan ini? Mungkin Anda akan bertanya, bagaimanakah nak putuskan sumpahan keluarga asal ini? Ia mungkin memerlukan terapi psikologi yang mendalam. Anda perlu meluangkan masa, tenaga dan kesabaran untuk terus belajar memutus ulangan personaliti ini. Barulah hidup Anda akan menuju ke fasa baru. Namun, saya ingin memberitahu Anda, dengan mendengar kata-kata saya sehingga kini, Anda sebenarnya sudah mula melangkah. Anda telah mempunyai kesedaran. Kesedaran adalah permulaan untuk belajar. Kewaspadaan adalah permulaan untuk berubah. Sebelum ini, Anda tidak tahu semua ini. Anda berada dalam keadaan kejahilan. Jika Anda telah mendengar sehingga kini, pemahaman Anda telah meningkat. Anda sedar, oh, serupanya masalah saya adalah ulangan personaliti. Rupanya saya tenggelam dalam masalah orang lain. Pada saat ini, pertumbuhan diri sudah bermula. Terima kasih kerana sudi mendengar. Jika kandungan ini bermanfaat, tolong like dan share saluran ini kepada rakan-rakan yang mungkin sedang bergelut dengan masalah dari keluarga asal. Akhir kata, jika Anda adalah seorang anak yang terpaksa memikul beban ini, saya ingin beritahu Anda telah berkorban banyak selama ini. Sekarang, sudah tiba masa untuk memulangkan ibu bapa kepada diri mereka sendiri. Anda juga berhak menjadi seorang anak. Anda juga memerlukan kasih sayang dan perlindungan. Biarkan bunga menjadi bunga, biarkan pohon menjadi pohon. Pulangkan diri Anda kepada diri sendiri dan pulangkan orang lain kepada diri mereka sendiri.